Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Baik, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita berjumpa, dapat lagi kita bertemu, dapat lagi kita berjemaah, dapat lagi kita menambahkan amalan, dapat lagi kita menambahkan ilmu untuk bekalan kita ke akhirat nanti. Yang kadang-kadang kita ini yang hidup ini menjadi kenangan kepada yang telah pergi meninggalkan kita. Seingat-ingat saya berkuliah di masjid ini hampir kepada 9 ke 10 tahun dah daripada mula saya berkhutbah. Seorang demi seorang di antara jemaah, seorang demi seorang telah pergi meninggalkan kita. Perpisahan tersebut bukan perpisahan yang nyata, pasti kita akan bertemu jua. Apapun kenangan, kemanisan ketika bersama, berjemaah bersama di masjid yang sama akan menjadi titipan dalam ingatan kita untuk kita sebut pada satu hari, iaitu di dalam syurga, fa insya-Allah, bahawa dia telah berjemaah bersama dengan kita. Seperti yang boleh saya sebut, seperti Pak Ku, Banon, Allah yarham, yang terbaru Cikgu Nixon. Sampai satu hari kita pula akan menyusul apa yang telah mereka berlaku kepada mereka. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini bukan pengakhiran, ini baru permulaan. Baru permulaan kita yang dikatakan hidup sebagai seorang hamba Allah. Di sini kita bercucuk tanam. Habis kita bercucuk tanam, kita disuruh rehat oleh Allah. Rehatlah. Lepas tu barulah kita tuai di hari mahsyar esok. Tuai untuk ambil bekalan. Kalau beruntung, syurgalah kita terus. Kalau sebaliknya, wala'iyyazubillah min dhalik. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Maka daripada itulah perlu kita ingat bahawa kehidupan kita bukan hanya di dunia, kehidupan kita di barzakh pun ada, kehidupan kita di mahsyar pun ada, kehidupan kita antara syurga atau neraka. Muslimin yang dirahmati Allah, apabila kita beriman dengan hari akhirat, apabila kita beriman dengan kematian kita, insya-Allah hari ini kita akan buat yang terbaik. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan dia beriman dengan hari akhiratnya, dia akan jadi seorang hamba yang paling baik. Masalah-masalah yang ada ialah masalah akidah yang tidak yakin dengan hari pembalasan, seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani yang telah diubah kitab mereka bahawa sudah mati habis. Tidak, tak habis lagi, kita ada lagi. Maka bagaimana untuk kita menjadikan kita orang berjaya? Ilmu. Carilah ilmu. Kadang-kadang sebab apa? Kita rasa kita dah ada ilmu. 3 hari saja tuan-tuan, kita tinggal ilmu, kita tinggal amal, 3 hari ya, kita jadi balik kejahilan. Ilmu inilah nak cas balik kita punya iman kita. Duduklah dalam majlis ilmu, duduklah dengan orang soleh, duduklah
dalam berjemaah, supaya iman kita sentiasa Muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan Islam yang telah diberikan, dianugerahkan satu anugerah yang tak terhingga kepada kita. Diutuskan Nabi, seorang Nabi kepada kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita sambut hari kelahirannya. Betapa besar jasanya kepada kita. Alhamdulillah, dengan syafaatnya, dengan menjadi umatnya yang paling hebat adalah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutlah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutlah aku, kata Rasulullah, supaya kamu mendapat redha Allah. Rezeki yang paling tinggi, seafdal-afdal rezeki, fana rezeki itu apa dia? Rezeki mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Bukan rezeki banyaknya harta, tapi rezeki kerana mendapat redanya Allah kepada kita. Mardatillah, mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam umat hamba-hambaku yang soleh, masuklah ke dalam syurga dengan nikmat-nikmat syurga. Baru syarat untuk boleh kita masuk syurga. Baik, kita sambung balik dalam kitab kita Bahrul Madhi. Masalah yang ke 50 ke 43? Bab 13. Bab tak sama, kita bab tak sama. Masalah 43, 53. Okey. Disuruh menyegera berbuka puasa. Sebab apa kita disuruh segera buka puasa? Malam ni kita bincang. Bukan kata bincang bab Ramadan sahaja, kita bincang bab puasa qada, puasa sunat, puasa nazar dan sebagainya. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, yang disyarah dalam bahasa Arab, nama kitabnya Tuhfatul Ahwadhi. Syarah dalam bahasa Melayu inilah kitab dia Bahrul Madhi. Banyak kitab Bahrul Madhi ni tuan-tuan, dalam semua bab yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah mengampuni dosa syekh ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya, termasuklah ibu bapa kita, amin ya rabbal alamin, yang tafa'u bihi ila darain. Moga-moga ilmu ini dimanfaatkan dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Bab ma jaa fi ta'jilil iftar, bab yang telah datang ia pada menyatakan menyegerakan berbuka puasa. Segera buka puasa. Yakin dengan kita bahawa masuknya maghrib, bukan asar. Dia tunggu azan dia. Lah pula handphone pula bunyi notification, bunyi SMS, bunyi yang nulis ni semua azan. Allah, dia ngap lah. Puas. Okey, baik. Muslimin yang dirahmati Allah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula berbuka puasa dengan segera itu, iaitu disuruh oleh syarak. Agama kita suruh. Tosa duk gatai lah, duk lajak, tak apa kot, buka isyak boleh kot, pahala tambah lagi kot, OT. Abang dia, kepala otak dia. Kot boleh lajak sampai isyak, boleh buka kot, tambah lah triple ke apa ke kan. Tak ada. Tosa lah, tosa duk galak lah nak tambah masa kerana nak tambah pahala. Tak ada. Masuk maghrib buka lah. Tapi ada satu tempat tuan-tuan, masa saya duduk di Mesir dulu, bila mereka buka puasa, habis azan tu, sampai habis azan Tok Bilal baru dia buka puasa. Puas. Tak, mereka kata macam tu, pasal Tok Bilal dia mangkit azan dulu. Dia kata Bilal macam tu. Bilal mangkit azan, dia pergi baca kok mana hadis dia tahu. Bilal mangkit azan, Bilal buka puasa bila? Lepas azan lah, baru dia buka puasa. Dia duduk pakai hukum tu. Dia tak tahu kata Tok Bilal kita, Allah malakasum tu wabulang tu. Allah malakasum tak tahu. Takkan Tok Bilal kita macam tu. Allah malakasum tu wabika aman tu awal-awal sebelum dia azan lagi. Minum mayak sikit, dia azan. Mai boleh ke apa ni? Dok, sampai Allahumma rabbah, habis Allahumma rabbah, Allahumma lakasumna wabika, barulah buka puasa. Berdosa. Makruh. Kata azan, sini buka puasa dah menaknya. Ni perbincangan dah. Baik. Bermula berbuka puasa dengan segera itu, iaitu disuruh syarak, dan iaitu sunat jua. Dapat pahala sunat, dapat dah pahala.
Okey. Manakala tahqiq akan matahari sudah masuk, yakin bahawa matahari sudah masuk, bukan yakin bahawa Langkawi FM sudah masuk, bukan menyatakan tahqiq bahawa bomba sudah masuk, bukan tahqiq kata bunyi meriam sudah masuk. Faham tak tahu? Duk tunggu bila lah bomba nak bunyi. Rupa-rupanya angin tolak kot lain. Bunyi bomba tu, melengung. Yakin masuk buka je lah. Duk tunggu DJ ni bila nak bunyi, nak azan tu. Semua kat tahqiq kat DJ je. Susah hati mau kalau DJ bulan puasa boleh tak lajak Langkawi pergi sampai 7.30, minta radio. Patutnya ke 7 tu bagi balik kalau start dah. Tak, minta sampai 7.30. Pasal apa? Nak dengar bunyi azan dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Pasal apa? Nak menghidupkan suasana Ramadan. Hidup suasana Ramadan bukan sampai teratur. Masuk tu duduk atas yakin kita. Faham tak? Yakin kita. Masuk dah. Depa tak azan ke? Pak kata masuk dah. Dengan ilmu dia mengatakan terbenamnya sudah matahari itu. Yakin masuk dah lah. Dengan dipanggil apa? Ijtihadnya. Apa dia ijtihad? Pendapat diri dia. Dengan ilmu dia mengatakan terbenam dah matahari. Tapi kalau masuk waktu asar pun dia kata ijtihad dia betul, tu sesat. Tak pernah buka puasa asar. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan syarak telah memecut akan diperbuat bersegera itu sebagaimana faham yang dapat daripada hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Mana dalil dia? Ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berbunyi an Sahl bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fatrah. Diriwayatkan daripada Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa salah seorang yang puasa, selalulah yang puasa itu baik dan bagus. Yang dikatakan baik dan yang bagus yakni di dalam kemuliaan dan kebahagiaan selama menyegerai mereka itu akan berbuka puasa. Tu baru kata orang puasa yang elok. Ni tak dia kata saya nak lajak sampai subuh esok boleh tak? Tu nama puasa sehari. Saya nak lajak sikit boleh tak? Sikit je. Dia duk ingat kata dia boleh pahala lagi kot. Tak. Yang tu bukan sebagus-bagus orang yang berpuasa. Sebagus-bagus orang yang berpuasa melewatkan ishar sahurnya, menyegerakan berbukanya. Atas tahqiq bahawa terbitnya fajar atas terbenamnya matahari. Itu kena mengaji bab terbit dan terbenam matahari. Muslimin yang dirahmati Allah. Hadis ini hasan lagi sahih. 54. Menyegerakan berbuka puasa itu bagaimana hukumnya? Macam mana nak dikatakan hukum? Sebab hukum ni kalau kata mazhab mesti ada 4 pendapat. Kalau sudah kata mazhab, dalam ashabi syafi'iyah pun ada pendapat. Dalam pendapat mufti-mufti negeri pun ada pendapat. Dalam sebuah daerah ada berapa masjid pun ada pendapat lagi. Itu nama dia khilaf. Selagi mana khilaf ini diikuti dan meraih pendapat orang, maka itulah rahmat. Jangan duk kata kita saja betul. Apa itu ta'assub? Syekh Wahbah Az-Zuhaili kata, ta'assub itu ialah mengatakan dia saja betul, tok guru dia saja betul, orang lain semua tak betul, maka itulah ta'assub. Tapi kalau dia ta'assub kerana dia sayang kepada guru dia, orang lain pun dia hormat, yang tu bukan ta'assub, iaitu sayang kepada guru, sayang kepada pendapat mazhab Syafi'i. Contohnya saya sayang pada pendapat mazhab Syafi'i, saya tetap ikut mazhab Syafi'i. Tapi pasal apa bila satu ketika Ustaz akan cerita bab Hambali, sebab saya nak bagi ilmu, tapi kita tetap mengamalkan apa yang diamalkan oleh Imam Syafi'i. Bukan saya kata saya ta'assub pada pendapat. Ta'assub dalam bab tu tak mengapa.
Bukan sampai menolak orang dan mengatakan orang tu bid'ah, menolakkan bahawa orang tu kafir pasal tak ikut tok guru kita saja. Yang tu salah. Okey nah, faham bab ta'assub tu, apa dia maksud ta'assub? Jangan kata kita saja betul. Benda khilaf. Muslimin yang dirahmati Allah. Ya, satu hadis Nabi SAW, siapa yang memberi pendapat bahawa pendapatnya betul maka diberikan 3 pahala, kata Nabi SAW. Barang siapa yang berpendapat dan pendapatnya tidak betul, malah dia juga diberikan 1 pahala, sebab dia bagi pendapat. Kita dipanggil mesyuarat. Panggil mesyuarat tu sebab mesyuarat adalah sunnah Nabi SAW. Apa mesyuarat? Tolong bagi pendapat. Sengah. Dah habis-habis, tak apa dah, tak ada pendapat, kita balik tengok-tengok bunyi dalam WhatsApp, tengok bunyi dalam ni. Tu kelakuan orang kita. Waktu orang minta pendapat tak mau nak bagi, waktu dah balik baru duk popeh. Cuba bagi pendapat. Siapa yang bagi pendapat, walaupun nampak ke tidak cerdikan dia bagi pendapat, kurang-kurangnya dia bagi juga pendapat dalam rahmat juga. Bagilah pendapat apa pun. Tapi bila dibukakan cadangan, dia macam-macam cadang, hampir pening kepala yang mengurusi itu pun. Tak apa-apa dia bagi pun. Nak abang kata dia bagi pendapat tu bukan pendapat, yang tu pendapatan. Dia sampai bagi pening kepala kita, dia suruh buat ni. Okey, baik. Siapa yang mengeluarkan sesuatu, dia cuba nak islahkan masyarakat dia, nak islahkan penduduk dia, nak islahkan jemaah dia, nak bagi islah ni maksudnya nak memperelokkan. Oh, kalau tak boleh macam ni, sebab dia kena ada plan A tak boleh, ada plan B tak boleh, plan C pun ada. Ni kalau satu pendapat, ada plan A je lah. Faham tak? Maka boleh berpendapat. Itu sebab pasal apa Imam Syafi'i tak menolak pendapat Imam Malik, guru dia, sedangkan dia sendiri pun ada pendapat, dan dia kata pendapat dia adalah lebih patut untuk diguna. Dia tak tolak pendapat guru dia. Imam Ahmad bin Hanbal pula anak murid kepada Imam Syafi'i, dia pun orang hebat, dia tak menolak pendapat guru dia Imam Syafi'i. Dia tetap kata dengan pendapat dia, tapi dia tak menolak Imam Syafi'i. Muslimin yang dirahmati Allah, yang tu nama dia rahmat. Maka banyaklah idea akan masuk. Tengok, bila jadi satu masalah, pendapat kau ni plan A boleh pakai, plan B boleh pakai, plan C boleh pakai. Faham tak lagi? Ada 4 plan. Tiba-tiba pergi Mekah, plan A tak boleh pakai plan B. Faham tak lagi? Ni dah, tak boleh dah batai dah, tak boleh dah batai dah, tak boleh dah batai dah. La ilaha illallah. Buat plan B tak ada ke? Itu kata bila kita mengaji, maka luah, itulah rahmat. Hidup terpencil saja tak boleh juga. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Tahqiq kan, pak kata masuk dah. Dengan ilmu pak ke? Ya, matahari masuk dah. Doa. Tampak tak doa juga. Dia suruh anak dia juga, sebab anak dia tahu Allah malakasumna, tang dia Allah malakasum tu situ. Apa hukum kalau tok imam baca tu dengan no tak kena? Dia kata tok imam lah, siapa pun mau kalau tak kena dosa tu kan, sebab dia doa tu tumpu pada diri dia, dia tak tumpu. Kita mau kalau dengar macam tu, tolong selamatkan orang jadi khalifah tadi. Dia baca Allah malakasum tu, kita pun baca Allah malakasum tu juga. Sebab apa? Kalau tidak, kita tak dapat berkat tu. Tu untuk diri hak pembaca saja. Kalau no, semua berkat dapat. Tolong selamatkan. Jangan duk jerkah tu imam pula. Allahumma hdini fiman hadait, yang kita belakang amin. Dini tu untuk diri hak jadi imam tu saja. Allahumma hdini untuk amal. So jaga-jaga. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Ada hadis dia, nama dia imam itu zalim, kata Nabi SAW. Sebab apa? Dia berdoa untuk diri dia saja, dia tak mau doa untuk jemaah. Jaga-jaga nah. Okey. Hak yang imam, hak yang boleh tu betul dah. Hak kita aku PKP hari tu orang tolak jadi imam. Bini tolak jadi imam, kukang. Rakaat pertama qul a'udzu birabbil nas. Rakaat kedua tu dia mampu dah. Nak baca rakaat baca apa pula dah. Tu pempenin dah. Ulang balik qul a'udzu birabbil nas pun boleh.
ataupun ambillah surah atas sikit pada dia, makruh saja, bukan batal pun mayang tu. Tapi kalau nak pergi elok, baca alif lam mim balik, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takkan tak boleh kot. Hari tu dengar baca tahlil derah ya, alif lam mim, kan baca qul huwallahu ahad, baca dia mai alif lam mim derah ya, hari tu dengar betul ya, sampai ulaika humul muflihun boleh lega. Maka sunat balik sebab mengikut turutan-turutan surah. Kalau diulang tak apa, makruh. Kalau perdu naik ke atas, pucuk turun ke bawah pun makruh. Apa dia perdu naik ke atas, qul a'udzu birabbin nas dulu. Apa tu kedua apabila nak susun apa, dia pening dah, dia baca qul huwallahu ahad. Tu masuk dia perdu naik ke atas, pucuk turun ke bawah. Sah lagi. Jangan baca Fatihah tugang terbalik dah. Lagi memang tahu siratal ladzi dulu, mana alham yang tu tak sah. Muslimin ni rahmati Allah. Terus okey, baik. Bagaimana hukumnya? Dan dialah yang ni seperti di dalam hadis masalah 53, itulah yang telah memilih akan dia oleh ahli ilmu, ulama-ulama fiqh daripada sahabat-sahabat Nabi yang alim-alim fiqh, dan yang lain daripada mereka itu, yakni tabi' dan tabi'in. Sahabat Nabi ada yang alim, Nabi bila Nabi wafat, sahabat Nabi. Lepas tu pula tabi', lepas tu tabi'in. Depan ni ada ahli-ahli ilmu mereka, yakni ulama-ulama, sahabat, tabi' dan tabi'in yang alim-alim, telah mensunatkan oleh mereka itu, yakni sahabat Nabi, menyegerakan berbuka puasa. Maka dengan dialah berkata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni tabi'in. Imam Syafi'i kata sunat segera buka. Dan Ahmad, iaitu Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq ni pasal apa? Tak ada mazhab. Okey, nak bak bagi dia alim, tapi anak murid dia main mengaji, tak balik mengajar. Tu sebab ilmu dia tak berkembang. Imam Syafi'i dia mengajar, anak murid main mengaji, balik pula mengajar kat kampung-kampung. Tu yang jadi kembang pendapat dia. Satu dunia ada 90, ada kata 80% mazhab, banyaknya Syafi'i. Imam Ishaq ngajak bagi pendapat, anak murid balik duk simpan kitab tu. Ngajak tak, beda beramai diri sendiri saja. Maka dia tak ada lah pendapat hak yang berkembang. Okey, ada lagi dua mazhab yang tak disebut, iaitu Hanafi dengan Maliki. Kata Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, pada hadis di dalam masalah 53 itu menunjukkan pecut segera atas menyegerakan berbuka puasa, kemudian daripada sudah tahqiq, yakin akan masuk matahari. Yakin lagi, yakinlah. Tambah-tambah duduk di laut pula, duduk tengah mengai, tengok-tengok matahari turun. Bukan turun mula turun sampai habis bulatan bentuk matahari itu tadi, habis buka ajalah, tak puasa. Oh, mengai tak puasa. Dan makna hadis itu begini: senantiasalah pekerjaan satu umat berperaturan, dan mereka itu pun di dalam kebaikan selama berkekalan mereka itu atas jalan Nabi ini. Siapa yang buat apa pun atas sunnah Nabi SAW, selagi mana dia ikut, maka dia dalam jalan kebaikan. Siapa buat atas jalan kebaikan, dia tetap balik kepada Nabi SAW. Maka apabila melambatkan mereka itu akan berbuka puasa, nescaya adalah yang demikian itu alamat atas kebinasaan yang jatuh pada mereka itu. Siapa buat lambat, dia tak ikut Rasulullah SAW, maka dia akan terima satu benda yang akan jatuh pada dia. Tak tahulah apa dia. Maka pada hukum syarak, sia-sia jua puasa seorang yang menahan diri daripada makan minum apabila sudah malam hari. Dia duk puasa sampai isyak tu buat apa? Tak ada pun ulama kata puasa malam.
Hak puasa malam ni saya nak alik lah. Ada juga puasa malam ya. Kalau yang tu saya apa mau tiap-tiap hari pun tak apa. Dah kurih gitu. Pasal kita duk supper pun sampai ke 12 makan ni. Okey. Puasa malam. Satu lagi puasa tak makan daging. Hai. Ada ke? Puasa ni maksudnya tahan diri. Betul dah puasa. Tapi tahan diri dalam Islam bagaimana? Iaitu tak makan apa langsung, tak dengar apa langsung yang haram, tak tengok apa langsung yang haram, jaga hati. Yang tu puasa dalam Islam. Puasa dalam agama lain, tak makan daging, benda berdarah. Puasa malam, kalau macam tu saya apa mau. Mau ke 8 ni tidur. Puasa tu esok breakfast. Betul tak nama breakfast? Apa maksud breakfast? Kita kata dalam bahasa kamus, breakfast tu sarapan. Breakfast dalam bahasa puasa, berbuka puasa. Sama. Macam mana keluar nama breakfast oleh orang putih? Macam mana yang nama orang buka puasa? Iftar dalam bahasa Inggeris. Break your fast. Sama. Tapi kita puasa siang. Hak yang ambil malam siapa? Tak ada dalam syarak. Maka barang siapa yang melebihi daripada malamnya, maka sia-sia saja, bukan dapat pahala apa pun, malah jatuh pula kebinasaan lagi padanya. Faham tak lagi? Okay. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus pada hukum syarak, sia-sia jua puasa seorang yang menahan diri daripada makan minum pada malam hari, dan jadi kelakuan yang demikian itu menyerupai kelakuan Yahudi. Dia suka melampau-lampau. Tetapi manakala belum lagi tahqiq masuk matahari dengan sebab kelam kabut atau teduh, maka hendaklah nanti hingga yakin. Tengok macam gelap lah. Hang pakai kereta tinted sampai gelap, mau tak gelap sungguh. Tengok jam baru 6.30. Gelap dah ni, boleh buka kot. Tengok lah, try buka tingkap, buka-buka cerah menerang. Kena dah. Naik kereta kawan gelap nak mampu. 6.30 gelap dah, kita doa rasa boleh buka puasa dah. Tengok ke jam baru 6.30. Puah. Tinted sampai gelap gelita. Okey, kelam. Adakah boleh tahqiq? Tak boleh tahqiq dengan yakin, melainkan dengan adanya jam, melainkan dengan mendengarnya azan. Contoh. Okey, kena ada ilmu lah. Jangan satu ilmu tu, sebab kita kena banyak mengaji ilmu azan, ilmu pandang kepada matahari, ilmu banyak lah ilmu yang apa dah ulama tunjuk ni. Dia kata tak ada dalam sunnah pula dah. Tu yang payah. Nak masuk dalam hutan, walaupun tak ada sunnah Nabi, tapi nak masuk dalam hutan pun ada cara hak yang orang tua-tua kita ajar. Ikut je lah, tak ada apa lah. Macam mana nak pandu arah, macam mana masuk lautan tuan-tuan, jangan bawa telur mentah. Satu. Yang kedua, jangan bawa ikan mentah, jangan bawa daging mentah. Kalau boleh masak saya siap dah. Ikan kering tak apa. Pasal apa? Bau dia power. Tuan-tuan nak tunggu try. Nak berjalan pula dalam gelap, tak boleh pakai torchlight hak low LED, tak boleh. Saya bersembang baru boleh dengan orang tua-tua yang kampung saya, mereka selalu naik Gunung Jerai. Dia kena pakai torchlight yang warna kuning orang tua-tua dulu, hak yang kepala, hak yang boleh zoom buah bateri kambing 3 biji. Hak tu lah hang pakai sistem lah. Bila mai kabus, dia tak tembus kabus, dia duduk dalam kabus ya, cerah tu. Tapi kalau pakai kuning, dia tembus kabus. Dia satu cara jalan, cara bercakap. Jalan tak boleh duduk turut, kena duduk jarak-jarak. Macam duduk jarak lah lebih kurang. Kena berjarak, jarak. Pasal apa? Pak belang bila dia nampak jarak, dia tak berani. Tapi kalau duduk dekat, hak siapa duduk tengah tu lah dia aim. Tak ada dalil hadis pun ni. Ni bukan cerita dalil hadis tuan-tuan. Ni cerita baik dah benda tu. Ilmu baik, ambil lah. Tu cara nak masuk hutan. Contohnya lah, kongsi pi lah tuan-tuan. Kita akan pernah masuk hutan pun, ke laut pun belum tentu. Muslimin dirahmati Allah. Okey. Contoh macam tu. Okey. Tiba-tiba dia berpuasa, dia masuk hutan.
Tu macam mana dia nak tentu masuk matahari dan sebagainya? Tengok-tengok gelap, oh matahari dah, dengan yakinnya bahawa dia yakin kata masuk dah matahari, maka dia berbuka. Tiba-tiba elok makan salerah mayang-mayang maghrib, jam lupa bawa apa semua, tengok-tengok cerah balik. Macam mana? Maka sah balik atas dia. Muslimin yang dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab ilmu yakin tu mengatasi yang syak. Yakin ni mengatasi syak. Tapi janganlah yakin keempat, macam baru masuk lah hutan ni, aku masuk tadi lehok, takkan terus maghrib. Tu kena pakai akal jugalah. Tu nama dia ahli fiqh. Apa dia fiqh? Orang yang bijaksana menggunakan akal. Bukan ahli tasawuf. Ahli tasawuf menggunakan hati, perasaan, rasa. Muslimin yang dirahmati Allah. 55, menyegerakan berbuka puasa dan kelebihan. Apa kelebihan dia? Bila kita tahu kelebihan tu, yang kita pulun tu, cari dia duk menyerit betapa tu. Ya saudaraku, adalah menyegerakan berbuka puasa itu ada mempunyai kelebihan. Ada kelebihannya. Maksudnya apa dia? Fadail. Apa kelebihan berbuka puasa segera? Telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu dengan katanya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya a'jalahum fitrah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berfirman Allah Taala, Tuhan yang maha mulia lagi maha besar. Maksudnya hadis ini hadis qudsi. Bermula orang yang lebih kasih kepadaku. Siapa yang kasih pada Allah? Siapa? Daripada hamba-hambaku yang dia adalah hamba Allah, ialah orang yang lebih segera mereka itu berbuka puasa. So siapa yang lambatkan berbuka, dia ni bukan kekasih Allah, dia tak sayang Allah. Siapa nak jadi hamba Allah yang taat, yang patuh, ikut. Dah kata waktu dah masuk, buka. Terus duduk tangguh-tangguh. Tak ada buh kerma ayak. Ayak tak ada, jari. Cari geno Ustaz. Bataikan. Macam mana nak bataikan? Peluk dalam mulut tu. Dolok pergi kerangkung. Allah malah kasum tu pergi kat. Duk tengah bawa kereta, duk tengah bawa teksi. Tengok-tengok 7.30 dah. Radio Langkawi bunyi dah. Sekarang telah masuk waktu berbuka puasa bagi kawasan Langkawi. Ya untukmu. Ya untukmu tu. Allah malah kasih untuk bikaman tu pelak masuk, sebab nak jadi hamba Allah, yang disukai Allah, yang dikasihi Allah, pak masuk terus. Maka memasukkan sesuatu dalam rongga membatalkan tak? Membatalkan. Maka berbukalah tu. Kena hak lolang sikit, dia pegang dah John. bunyi kata saya kata Bamantau John apa dah? Tahu. Bukan roti John. Ada gambar budak tak apa nak betul sikit peramatang tu. habis bunyi kata masuk Allah malaikat tu bulak tu lapak tu melahang tu pak bubuh api tu. Dah batal lah juga, betul lah, tapi cara buka tu tak kena lah. Patutnya buka lah sesuatu yang boleh memberi manfaat pada tubuh, baik pada tubuh. Kita dah bincang dah pasal apa dipilih kurma, pasal apa dipilih ayak sejuk, sebab benda tu semua untuk maidah ni benda dalam. Tiba-tiba pergi bubuh hak tu dulu, maki hamun ni paru-paru tubuh ni maki ke lalu dia masuk asap dulu, adik jin kot dia kata. Tak apa, dekat tu saja. Muslimin yang dirahmati Allah, hak makan asap ni jin ni anak bak tuan-tuan. Terus okey, baik. Allah sendiri kata dalam firman Allah, Tuhan yang maha mulia lagi maha besar, bermula orang yang lebih kasih kepadaku daripada hamba-hambaku itu ialah orang yang lebih segera mereka itu berbuka puasa. Kemudian daripada sudah yakin
di hati akan masuknya matahari, maka apabila dilambatkan mereka itu daripada berbuka puasanya, maka mereka itulah orang yang jauh daripada kasihku. Nampak tak? Kalau kita suka lewatkan, maksudnya kita jauh daripada rahmat Allah, daripada balasan baik daripada aku dan redaku dan rahmatku. Boleh tuan-tuan? Jangan duduk lambat kan? Ayak bawa lah. Tak jujur dia selalu duduk bawa saya pergi sana kuliah sini. Hai maghrib dah masuk dah, dia duduk bawa kereta lagi. Lain kali berhenti dulu, buka dulu. Tang ni dia tak bawa saya. Kalau tempat lain dia pergi ambil saya di rumah, dia pergi ambil saya di kelas. Sekejap lagi saya pergi dengan dia. Saya nak bawa, dia nak bawa. Hai dia nak buka puasa, saya tak puasa. Muslimin rahmati Allah. 57. Menyegerakan berbuka puasa itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perbuatan Nabi. Maka bila lawan kepada sifat perbuatan fi'li Nabi, maka dia telah melakukan bid'ah. Ya saudaraku, usahanya telah datang hadis yang menunjukkan atas takat tu saja kot. Kenapa saya tak masuk lagi? Dan dia masuk lagi panjang. Lupa kata masuk awal lah. Okey dah, takat tu saja tuan-tuan. Dapat kotlah kesimpulan yang tuan-tuan dapat pada malam ni. Bukalah puasa segera. Kalau siapa nak jadi hamba Allah yang taat, yang dalam nak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk fikir kata lama lagi kot dapat pahala lebih kot. Tak, ni bukan kerja dengan majikan, dengan Allah Taala. Takat tu saya tuan-tuan, minta ampun, minta maaf kalau ada kasar bahasa terlajak bicara yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala keburukan itu daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad.